Sekejap. Okay, so selamat pagi semua. So hari ini ada perasaan ada sedikit berlainan. Okay, because kita baru terima news lah. Founder Forever Living sudah pass away. So Sifu banyak memory yang Sifu ingat selama 24 tahun. Sorry ha. So 24 tahun Ya, Sifu, kita semua ada dengan Sifu. Sorry. It's okay, Sifu. We know how you feel. We also feel, but I know you are more affected than us. Sabar ya, Sifu. Thank you. Okay, sorry. It's okay, Sifu. Take your time. Okay, Sifu masih ingat memory 24 tahun bersama Forever. So hari ini memang susah lah sebenarnya, Sifu nak buat coaching on today because perasaan sangat sedih sebenarnya. Okay. Tapi yang penting semangat kita berjuang. Okay, kita masih ada. So I rasa Sifu sangat bersyukur dengan hadiah yang kita dapat dari Forever. Sifu baru saja tengok balik buku ini. Okay, buku Rexmond. So memang kita semua di Malaysia di sini, okay, kita semua bermula from Taiwan because sebelum ini Sifu memang tuntut ilmu. Semua ilmu Sifu tuntut dari Taiwan. Dan buku yang pertama tentang respon pun yang Taiwan yang terbitkan. So banyak. Okay. So Sifu sampai hari ini Sifu rasa kita sangat bertuah. Kerana kita lahir di Malaysia. Kita lahir dekat Malaysia dan kita dapat buat forever lah. So selama 24 tahun ini memang Rexmond dia sangat sayang Malaysia dan sejak Sifu join Forever Rexmond dia tak pernah feel datang Malaysia. So I rasa more than 20 years more than 20 years. So dia adalah orang yang paling Sifu hormati dan paling berusaha lah. Kalau kita cakap, you rasa Sifu sangat rajin, sangat tekun. Tapi Sifu nak bagi tahu you, Rexmond dia lagi tekun, lagi rajin. Because dia buka pasaran dunia Forever semua dengan usaha sendiri. So 1 tahun 200 hari dia tidur atas kapal terbang. Because dia nak beri peluang kepada semua orang dekat dunia ini. So that's why Sifu rasa sumbangan Sifu begitu kecil saja. Bukan besar sangat lah kalau banding dengan Rexmond. Dan apa yang Sifu boleh buat adalah kita teruskan legasi ini because Sifu sangat sayang Rexmond. Okay, Malaysia adalah anak sulung Malaysia kita adalah anak sulung bagi Forever. Maksudnya selepas USA Malaysia adalah negara yang pertama yang respon
bermula. Okay, so itu sebab tanggungjawab kita lagi berat lagi sebagai anak sulung. Okay, kita nak tunjuk teladan yang baik lah, teladan yang baik kepada semua yang lain. Okay, so Sifu harap hari ini, okay, kita kena semangat lah, kita kena semangat dan kita kena kita kena sedar sebenarnya kita adalah tim yang paling, kita cakap paling sayang Rexmond, dan kita akan teruskan perjuangan Rexmond. The power of forever is the power of love, kepada yang semua yang bagi mereka yang akan datang lah, semua viewer yang akan join forever nanti. Okey, di sini Sifu nak kata semua ilmu Sifu bawa balik dari Taiwan. So bila sampai ke Malaysia, so Sifu mula praktis ilmu yang Sifu belajar dari Taiwan. So Sifu mula praktis dan akhirnya Sifu dapat cipta satu sistem BO International System 9333 sistem yang sekarang, yang kini adalah satu sistem yang paling unggul lah, paling baik di seluruh Asia. Okey, dan hari ini bukan kita saja yang tuntut ilmu dengan Taiwan. Sekarang Taiwan orang Taiwan dia datang balik, dia tuntut ilmu daripada kita. Okay, so Sifu sentiasa kata, okay, untuk jadi orang yang hebat lah di forever, kita tak semestinya orang yang hebat. Tapi Sifu sentiasa kata, okay, kita kena jadi copycat yang bagus. Okay, copycat maksud apa? Copycat maksudnya kita boleh jimat banyak masa lah. Okay, Sifu masih ingat masa Sifu join forever. Okay, mentor Sifu, dia kata, kalau kita nak berjaya dengan laju, okay, shortcut dia adalah kita belajar dari ilmu, dari pengalaman orang yang sudah lama. So itulah shortcut kita boleh berjaya dengan cepat. So that's why dia kata kita tak perlu hebat sangat. Kita hanya perlu jadi jadi copycat yang hebat. So itu sebab buku yang pertama Sifu baca selepas join forever. Okay, kalau sebelum join forever living memang susah lah. Susah you nak tengok Sifu boleh baca satu buku dari muka surat 1 sampai ke akhir. Memang tak mungkin walaupun Sifu top student, tapi Sifu bukan jenis yang tiap-tiap hari tengok buku punya, bukan. Okay, Sifu tengok satu buku, Sifu mau thinking punya, Sifu mau thinking, Sifu bukan baca hafal, Sifu tak buat ini. So semua benda kita masuk otak, kita hadam semua ilmu yang kita baca, tengok dari buku. Itu sebab Sifu memang tak suka. Sebenarnya Sifu tak suka baca buku. So I pun tak tahu sejak join forever living. So mentor bagi tahu Sifu, kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kita kena jadi copycat. Kita kena belajar dari orang yang lama. So itu yang bermulakan sikap Sifu suka baca lah. So buku yang pertama Sifu baca selepas join forever adalah Think and Grow Rich. So buku ini semua di sini, okay, you orang boleh baca. Ini buku memang sangat bagus. So, I boleh kata ini satu buku saja you baca, ini satu buku. You bersamaan dengan baca 20 buah buku. Okay? You only read this book is equal to you read more than 20 books. Kenapa? Because buku ini adalah satu buku yang diguna selama 25 tahun. 25 tahun kajian. Okay? Baru Napoleon Hill dia dapat selesaikan, sempurnakan buku ini. Dan bila Sifu baca buku ini, okay, Sifu tahu kalau hari ini kita nak berjaya, kita kena kuat bukan saja dari segi luaran, tapi kita juga kena kuat dari segi dalaman. So kita nak berjaya,
yang sempurna, kita kena kuat bukan saja luaran tapi kena dalaman juga. Okay, so itu sebab ramai orang dia suka apa? Dia suka tanya cara macam mana nak berjaya. Sebenarnya cara itu dia bukan satu kekuatan yang paling penting sebenarnya. Okay, kekuatan yang paling penting adalah sebenarnya adalah dari dalaman. Okay, itu sebab topik buku ini dia panggil Think and Grow Rich. Maksudnya kalau kita nak jadi kaya, kita mesti kena bermula dengan fikiran dulu. Dalaman, bukan luaran. Buku ini dia tak sentuh apa cara pun. Dia tak sentuh you nak buat apa, you nak bisnes apa, you nak buat macam mana. Tak ada. Satu pun tak ada. Dalam buku ini semua adalah ajar kita tentang dalaman. Boleh kata 90% daripada buku ini adalah buku yang ajar kita kekuatan dalaman. So inilah buku yang pertama Sifu baca, dan because of this book kerana buku ini hari ini barulah you nampak satu personality Sifu yang you nampak pada hari ini. Okay, so ilmu Sifu tuntut di banyak tempat. Okay, di Taiwan, dekat USA, banyak tempat Sifu pergi tuntut ilmu. Tapi kalau tanpa kekuatan dalaman ini, okay, Sifu pergi berapa banyak negara pun tak guna. Okay, ini yang Sifu nak sampaikan. So yang penting Sifu nak anda semua di sini, you kena tahu benda ini, you kena buatkan diri anda, dalaman anda jadi kuat dulu. Okay, jadi kuat dulu. Okay, dan ini buku pertama yang sangat bagus. Ini adalah satu kamus bagi kita semua di sini untuk kuatkan dalaman. Okay, lepas itu buku yang kedua Sifu baca adalah Copycat 101. Okay, Copycat 101. Okay, buku ini yang mengajar Sifu. Buku ini yang mengajar Sifu kita tak perlu hebat untuk berjaya. Okay, kita hanya perlu jadi copycat. Kita copy orang yang berjaya, kita sudah boleh berjaya. Ini buku yang buka buka mata Sifu, buka hati Sifu. So baru Sifu rasa walaupun Sifu bukan hebat dalam sales, tapi Sifu pun masih boleh buat satu business sales yang sangat berjaya. Because Sifu adalah copycat yang sangat baik. Okay, Sifu adalah copycat yang sangat baik. Dan penulis buku Copycat 101 ini, dia juga tulis satu buku lagi, Parable of Pipeline. So Parable of Pipeline, dia mengajar Sifu, kena bina pipeline. Kita tak boleh kerja keras saja, tak boleh buat pagi sampai malam buat kerja yang keras saja untuk jadi kaya. Kita mesti kena bina pipeline. Kita bukan ambil itu tong bagi isi air. Satu hari isi 1, 2, 3 okey untuk tapak wang. Bukan. Kita tak boleh tukar wang kita dengan masa kita, dia kata. Kita kena bina satu pipeline. Sampai satu hari you tak perlu bagi ambil tong lagi, itu air masuk tak berhenti-henti. So itulah yang menyebabkan Sifu hanya fokus dalam satu bisnes. Sifu tak fokus dalam lain-lain. Yang jual sales punya bisnes macam jual property, jual insurance, jual unit trust, jual macam-macam, jual produk, jual apa. Sifu tak involve tak fokus dalam bisnes ini. Dan walaupun Sifu pernah buat insurance, pernah buat unit trust, tapi Sifu tak fokus. Sifu terus buang ini semua bisnes ini. Kenapa? Because Sifu percaya atas bina pipeline. So Sifu fokus kepada forever. Dan sampai hari ini rangkaian Sifu sangat besar. Okay, sangat besar. Sampai Sifu tak perlu lagi ambil tong untuk isi air lagi. Okay, Sifu setiap bulan, setiap minggu buka saja pipe itu air masuk tak berhenti-henti. Okay, itu benda yang Sifu belajar dari buku. Okay, kenapa Sifu jenis orang yang tak suka baca buku, tapi Sifu boleh baca banyak buku. Ya, orang sangat hairan. Okay, kalau you bagi Sifu lebih suka baca comics daripada buku. Okay, siapa di sini I nak tahu, Sifu nak tahu, siapa di sini you macam Sifu punya. You kalau tengok itu buku banyak itu alphabet, you mau mengantuk punya, ada? Siapa di sini tulis me. Siapa di sini you macam Sifu punya. Kalau you
ambil satu buku, you tengok semua alfabet, you rasa mengantuk punya, you mau tidur punya. Bagi Sifu Mi ada tak? Oh ada, nampak? Sifu banyak member dekat sini ya. Okay, memang Sifu jenis macam itu. Sifu kalau baca satu buku, banyak perkataan, banyak alfabet, Sifu rasa mengantuk, rasa kepala sangat pening. Tak boleh baca. Tapi kenapa Sifu boleh baca Copycat 101? Kenapa Sifu boleh baca Parable of Pipeline? Okay, because buku ini dia tulis sangat senang tau. Dia tulis sangat senang. Dia punya itu alfabet sangat besar tau. Dia dalam satu muka surat dia dalam tak sampai 100 perkataan saja. Okay, so bila kita baca kita rasa seronok. Kita baca, I kejar tau, I kejar baca buku ini. So ini adalah satu kejayaan penulis buku ini. Because dia buatkan buku dia senang dibaca dan senang difahami. Itu sebab kalau you adalah jenis macam Sifu tadi yang tulis mi, you sangat hina tengok itu alfabet banyak-banyak. Okay, Sifu showkan you boleh pergi cari buku ini, Copycat 101. I tak tahu dalam bahasa Melayu dia ada translate lah. Tapi you kalau beli yang English pun okay because dia sangat senang. Itu buku sangat senang, dia tulis sangat senang, sangat mudah faham. Okay, so itu adalah permulaan bagi Sifu. So bila Sifu dapat ini, Sifu jadi copycat, balik ke Malaysia, Sifu praktiskan semua ilmu yang Sifu belajar sampai kita ada satu sistem yang kita jadi Chinese. You tahu dulu Chinese, semua orang Chinese kuat macam ini. Dalam buku ini you tengok ramai top leader Chinese dekat dunia semua adalah dari Taiwan. Tapi hari ini yang top Chinese in the world, okay, adalah dari Malaysia. Okay, bukan lagi Taiwan lagi. Semua adalah dari Malaysia. So orang Taiwan sekarang pun mula nak belajar dengan kita. So maksud apa? Maksud kita bukan jadi copycat lagi. Kita dari copycat kita sudah jadi copy lion. So semua di sini kena ingatlah, hari ini kita bukan copycat lagi. Kita bukan miau lagi. Okay? Kita adalah singa. Kita dari copycat, kita sudah besar. Kita sudah menganas. Dan kita jadi apa? Kita jadi lion. Okay? Kalau satu hari nanti you kalau cakap dengan orang luar di sana, you cakap apa? You kena cakap kita adalah copy lion. Bukan copycat lagi. Okay, so ini adalah salah satu kisah, salah satu pencapaian yang kita pernah lakukan. Okay, ilmu dari Taiwan, tapi kita jadi copy lion. Kita buat lebih baik, kita ada sistem yang lebih sempurna dan kita go on top. Okay, dan sama juga dengan Malay market. So kalau Malay market, bila Sifu start Malay market, semua ilmu Sifu belajar bagaimana nak buat Muslim market. Okay, semua Sifu belajar dari leader dari Senegal, dari Turki, dari UAE, dari banyak negara Islam yang lebih berjaya daripada Malaysia sebelum ini. Dan sama juga, so kita ambil balik ilmu ini dan kita buat dalam sistem dan kita jadi copy lion. Dan hari ini kalau you tanya semua FBO dekat Malaysia, dunia, okay, siapakah Muslim, siapakah leader Muslim yang paling berjaya dekat dunia sekarang hari ini? Okay, bukan lagi Senegal, bukan lagi Turki, bukan lagi Kazakhstan, bukan lagi Ghana. Okay, sekarang leader Muslim yang paling berjaya dekat dunia adalah dari Malaysia. So kita juga nombor dua kali kita buktikan kita bukan copycat lagi. Kita adalah copy lion. Okay? Apa yang kita belajar, kita boleh buat dia sebagai sistem dan membantu lebih ramai orang berjaya dalam business forever. Dan hari ini, kita jadi top in the world. Okay? So, Sifu harap yang benda ini, you kena kuat dari dalaman. Okay, bukan setakat luaran saja. Kalau Sifu tak kuat dari dalaman, kita tak akan jadi copy lion. Kita akan sentiasa pun copycat saja. Okay, faham tak? Kita tak akan jadi copy lion.
So kalau untuk anda semua boleh jadi kopi Lion, okay, kita kena kuat. Kita kena kuat dari segi dalaman, okay. So itu sangat penting lah. So Sifu hari ini, Sifu nak bagi tahu semua di sini. So memang you tak akan jumpa, okay, memang you tak akan jumpa satu tempat yang lebih sesuai daripada Forever, okay, untuk buat network marketing. You tak akan jumpa. Okay, you bayangkan kenapa Rexmond anak sulung dia adalah Malaysia, bukan Europe, bukan Afrika, bukan lain negara, bukan bukan itu Filipina kah, Taiwan kah, Hong Kong kah, bukan. Kenapa? Anak sulung dia adalah Malaysia. Okay? Sifu nak bagi tahu you orang. Okay? Malaysia adalah tempat MLM yang paling best di dunia. Bukan saja Forever. You tengok hampir semua syarikat gegasi di dunia ini, Amway, Herbalife, New Skin, Usana, okay, Mary Kay. Sifu nak tanya kamu semua di sini, mana satu syarikat gegasi yang besar dekat dunia dia tak ada di Malaysia? Ada tak? Ada tak? Semua ada di Malaysia tak? Okay, Sifu nak tanya kamu semua, adakah syarikat gegasi ini semua ada di Malaysia? Kalau you rasa ada, you tulis ada. Ada tak? Okay, you rasa ada tak? Semua syarikat gegasi dekat dunia ini, dia ada dekat Malaysia. Okay, kalau ada, you tulis ada. Okay, Sifu nak bagi tahu kamu kenapa. Okay, Sifu nak bagi tahu kamu kenapa. Kenapa semua syarikat gegasi ini semua ada dekat Malaysia. Because you tak akan jumpa satu tempat yang lebih sesuai daripada Malaysia yang boleh buat MLM. Okay, itu sebab Malaysia merupakan negara yang paling banyak MLM company di dunia. You tak boleh jumpa satu negara yang boleh lebih daripada 1000 MLM company. Okay, you pergi India, you pergi USA, you pergi Jepun, you pergi mana-mana satu negara, you tak jumpa more than 1000 company. Hanya berlaku di Malaysia saja. Okay, hanya berlaku di Malaysia saja. Tapi di Malaysia, dalam 4 tahun, sudah ada 400 company hilang lenyap. Terus hilang tau. Itu mungkin you tak sempat dengar nama dia. Itu nama pun belum you sempat dengar, dia sudah hilang. Dia tubuh, dia wujud pun you tak tahu langsung. Dia ada wujud, pernah wujud ini syarikat, you tak tahu pun dia hilang. Kenapa? Because ramai orang dia tahu Malaysia adalah tempat yang paling best untuk MLM. Tapi dia tak tahu bukan semua orang boleh buka syarikat MLM. Syarikat MLM, you nak buka, you kena sangat kuat. You kena sangat kuat macam Forever. Macam Rexmond. Kekayaan, financial background dia. Faham tak? Ilmu dia, pengalaman dia. Okay? Ramai orang dekat luar, dia buat syarikat MLM, dia hanya nak gaut untung saja. Dia gaut 1-2 tahun untung, dia lari. Dia gaut 1-2 tahun untung, dia lari. Itu sebab banyak syarikat MLM dekat Malaysia, kenapa dia jatuh. Dia boleh hilang lenyap kerana apa? Kerana sebab ini. Okay, mereka bukan pakar, mereka hanya nak untung saja. Mereka datang main-main saja. Datang Malaysia main-main dan dia menjejaskan, dia merosakkan imej MLM dekat Malaysia. Okay, tapi kenapa Sifu kata kita sangat bertuah dekat sini? Kita bertuah because why? Okay, kita bertuah because kita berada dalam Forever. Kita berada dalam satu platform yang betul. Okay, you tak akan jumpa, you tak akan jumpa satu syarikat yang betul di satu negara yang betul, yang betul-betul jatuh dalam tangan kamu. Itu yang sangat penting. Okay, you tak jumpa syarikat gegasi itu insurans satu dunia dia datang Malaysia, tak ada. You tak jumpa itu syarikat gegasi unit trust satu dunia datang Malaysia, tak ada. Okay, you tak ada jumpa punya. Okay, hanya syarikat gegasi MLM satu dunia datang Malaysia. Inilah tempat dia yang paling sesuai buat MLM. Itu sebab you jangan rasa kita tak ada player dekat Malaysia. Ramai FBO dia bagi tahu Sifu,
susah nak cari fighter. I tak dapat fighter. Okay. So kalau jika anda tak dapat fighter, okay, itu bukan masalah forever. You kena ingat, itu bukan masalah MLM. Itu adalah masalah anda sendiri. Faham tak? Kenapa? Because kalau ini tempat you tak boleh dapat fighter, I tak tahu mana tempat lagi you boleh dapat fighter. Faham tak? You pergi Jepun, you lagi susah. You pergi Taiwan, you lagi susah. You pergi satu dunia, pergi Arab, you lagi susah. Faham tak? Inilah tempat yang paling senang you boleh dapat fighter MLM. Kenapa? Because rakyat Malaysia 90%, hampir 100% Sifu boleh kata, dalam badan mereka ada darah MLM. You faham tak? Rakyat Malaysia hampir 100% dalam badan mereka ada darah MLM. Okay? Itu sebab ini orang semua pun mungkin boleh jadi fighter kepada tim anda. Yang penting hanya anda saja. Adakah anda kuat luaran dan dalaman? Atau you hanya kuat luaran? Tak cukup. You kalau kuat luaran saja, you tak boleh dapat fighter, because the fighter nak join pun takkan join bawah kamu. Dia mau join orang yang ada kekuatan dalaman. Faham tak? So bagaimana kita boleh bagaimana kita boleh kuatkan dalaman kita? Okay? Bagaimana kita nak kuatkan dalaman kita? Okay? Ini semua adalah tentang apa? Ini semua adalah tentang influence. Pengaruh. Okay? Sifu sentiasa kata, pengaruh itu lebih penting daripada hard working. Okay? You kalau tahu guna kuasa pengaruh, you lebih laju daripada mereka yang hanya kuat kerja tapi tak ada pengaruh. Faham tak? Itu sebab kita kena naikkan dalaman kita dari setiap tahap, dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3 ke tahap 4. Kita ada 4 tahap. Kita ada 4 tahap untuk naikkan dalaman dan luaran kita. Okey? Tahap nombor 1 kita panggil apa? Kita panggil information. Kita panggil maklumat. Macam Sifu pergi Taiwan, Sifu pergi Senegal. Sebenarnya Sifu nak ambil ilmu. Sifu nak ambil information. So itu adalah tahap nombor 1. So kita ada konten yang cantik. Konten yang cantik yang kita boleh sampaikan kepada anak buah kita. Okay? Tapi dengan konten yang bagus tanpa pengaruh, okay, memang konten ini not work langsung. Itu sebab bila you tanya Sifu, kenapa I tengok you cakap GP orang join VIP, kenapa I cakap sebulat-bulat tau, I cakap 100% ikut Sifu kenapa I tak dapat VIP? Okay, you dengar baik-baik. You maklumat you dapat 100%, tapi you tak pergi tahap 2, tahap 3, itu sebab you tak boleh dapat VIP. Tahap 2 dan tahap 3 itu adalah untuk bina dalaman kita. Dalaman. Faham tak? Selain dapat ilmu, kita nak bina dalaman. Okay, kalau you tak percaya Sifu nak tanya kamu. Siapakah jenis orang yang hanya bagi information tanpa pengaruh punya? Siapa? Sifu bagi tahu you. Contoh, cikgu dekat sekolah. Itu profesor dekat universiti, atau you jemput satu ilmu sangat kuat ni, mungkin saintis ke apakah sangat kuat. Okay, tapi no excitement because orang yang ini ilmu banyak, dia jarang dia ada excitement ni, dia tak ada excitement ni, betul? Because dia tengok buku, dia baca buku banyak ni, dia suka alfabet, dia tak banyak excitement. So bila you dengar, contoh bila you dengar satu profesor ke satu cikgu ke dia baca buku, bila dia bentang, dia buat kuliah, dia ajar, masa dia mengajar, dia cakap kuliah. Okay, siapa di sini bila you attend biasa you attend kuliah, you rasa you nak tidur punya, you dengar cikgu you cakap, you rasa mau, you tak boleh. Sekejap boleh lah, 5 minit you boleh tahan tapi lepas minit you sudah tak boleh tahan. You nak pukul you cikgu. Ada?
Siapa ada macam ini letak mi? Tengok Sifu tengok ada tak? Siapa ada macam ini letak mi? Tengok ini. Ini semua student jahat lah. Betul? Nampak? Semua nak pukul cikgu Ya, cikgu cakap 5 minit dia sudah tak boleh tahan dah. Boleh cepat sikit cikgu. Saya sudah tak boleh tahan You cakap ini ini speed lah, ini macam baca buku I tak boleh tahan. You bayangkan kalau you adalah jenis speaker yang jenis pertama yang macam cikgu, macam lecturer baca buku, okay, you rasa fighter suka kamu tak? Kalau you nak pukul cikgu, itu fighter pun nak pukul you. Betul tak? Betul. Kalau you dengar you nak pukul you punya cikgu, itu fighter dengar you cakap macam ni, dia pun nak pukul kamu. Betul tak? Sama juga monkey see, monkey do Itu sebab you kena faham tau. Kenapa Sifu cakap, apa pasal Sifu cakap GP orang bakar. Itu orang dalam macam ada api bakar. Tapi I cakap GP, itu orang mengantuk, mau tidur. Kenapa? Because you tak ada motivasi. Okay, tahap kedua, Sifu nak cakap di sini, tahap pertama maklumat. Kita bagi information. Tahap nombor 2 adalah tahap motivasi. So kalau kita nak kuat dari segi dalaman, kita punya pembentangan dia mesti ada motivasi tau. Dia mesti ada motivasi. Dan motivasi ini dia datang dari mana? Motivasi ini dia datang dari apa? Dia datang dari buku. Contoh kita baca buku. Kita dapat satu ayat yang sangat motivasi. Satu quote yang sangat motivasi. Atau kita dapat satu konsep atau satu formula yang sangat motivasi. Okay? Kita boleh guna. Kita guna ayat dia. Kita guna quote dia. Okay? Untuk buat pengajaran. So kita akan tambah markah kepada GP kita. Contoh bila kita bentang GP. Okay? Kalau Sifu bentang GP. Okay? Sifu start dengan. Okay. Hari ini. You nak jadi FBO forever. Okay. Sangat senang. Okay. You masuk member. Sudah jadi VIP. Okay. Sekarang you buat 2 CC. You capai AS, you dapat 30%. So lepas itu, okay, you buat 25 cc, you capai supervisor 38%. Lepas tu you buat 75 cc. Okay, you dari mula sampai akhir, you hanya cakap information saja. You rasa GP itu kuat tak? Kuat tak? Itu GP boleh bakar. Boleh bakar tak? Tak boleh. Kenapa? Because GP macam ini, siapa tak boleh cakap? Betul tak? Anak saya pun boleh cakap. You panggil siapa pun boleh cakap ini GP. Baca saja baca buku, jangan ikut buku baca saja. Itu sebab Forever hanya sediakan maklumat kepada kita. Sama ada kita boleh berjaya ke tak boleh berjaya, itu bukan tanggungjawab Forever lagi. Faham tak? Forever dia tak sediakan satu sistem untuk bina dalaman. Tak ada. Dia hanya sediakan satu maklumat kepada anda, satu platform kepada anda supaya anda boleh mula bina bisnes. Tapi kalau you nak kuat dari dalaman, you kena belajar. You kena belajar dari buku. You kena belajar daripada Teppanyaki. Daripada event mingguan kita. Daripada video. Daripada YouTube. Okey, inilah tempat kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat cara motivasi. Okay? Bila you mula boleh buat motivasi, bermakna you punya dalaman sudah sampai ke tahap nombor 2. Okay? Kalau banding dengan tahap 1, you sudah menang daripada orang yang tahap 1. Dengan motivasi. You boleh buat orang panas. Api membara. Okay? Tapi api membara tak bermakna dia tak boleh tidur tau. Ada orang dia bakar, tapi dia naik atas katil pun masih boleh tidur. Itu because you tak sampai tahap ketiga. Betul? Tahap 2, you boleh buat orang panas. You boleh buat orang bakar, tapi you belum sampai tahap buat dia tak boleh tidur. Macam Sifu sentiasa cakap, Sifu paling hebat bukan bentang GP. Sifu paling hebat adalah buat anda tak boleh tidur malam. Betul tak? Malam tak boleh tidur. So itu adalah sampai ke tahap nombor 3. So tahap nombor 3, kita panggil apa? Kita panggil bukan saja motivasi, tapi kita boleh memberi inspirasi. Kita memberi inspiration kepada orang yang dengar kita bentang. Itu sebab
kalau kita nak inspirasi, cara dia ada satu saja. Satu saja. Okay, kita nak bagi inspirasi. So siapa tahu bagaimana kita boleh bagi inspirasi kepada prospek kita, kepada fighter kita. Okay, you tulis dalam chat. Okay, bagaimana kita boleh bagi inspirasi? Okay, siapa boleh jawab? Cuba. Kita ada 67 orang dalam Zoom ini. Okay. You orang ada ke atau buka saja orang sudah hilang? Sifu nak tahu. Okay, Zam melalui story. Okay, ada. Cakap story sendiri. Okay, betul. Nampak? Okay. Ini orang yang jawab, dia memang dia pernah dengar Sifu ajar mereka. So, hari ini, kalau kita nak bagi inspirasi orang, kita mesti kena ada kisah yang sangat excited. Okay, ingatlah, kisah ini semua lain. Okay, di sini 68 orang, kami tidak mungkin ada kisah yang sama. Macam Sifu punya kisah dengan Wena punya kisah dengan Zam punya kisah, adakah sama? Adakah sama? Tak mungkin sama, betul? GEP boleh sama. Maklumat boleh sama. Tapi kisah kita memang berlainan, faham tak? Itu sebab kalau you nak beri inspirasi kepada orang lain, you kena ada kisah anda sendiri. Faham tak? You kena ada kisah anda sendiri. So 5 tahun yang dulu, bila leader-leader Sifu naik pentas, bila mereka bentang GP, I tak nampak ada apa, dia ada role tau. Betul? GP dia okey. Tapi GP dia tak ada semangat, tak ada spirit, tak ada role, tak ada jiwa dalam dia punya GP, faham tak? Tak ada. Itu sebab mereka tak boleh pergi. Mereka ambil masa sangat lama untuk capai 1.5K, 2.5K, sangat lama. Tapi sekarang, Sifu nampak leader kita, banyak bila mereka buat GP ke, buat presentation ke, faham tak? Dia buat presentation ke, dia ada siapa? Dia ada cerita. Dia ada sebut cerita mereka, kisah mereka. So you faham tak? Bila audience dengar apa yang kita cakap, okay, hanya kisah saja yang boleh beli inspirasi. Hanya kisah saja, tak ada benda lain. Okay, kisah orang tak akan lupa selama-lamanya. Konten dia boleh lupa. Contoh, 25cc, 75cc, dia mungkin dia lupa. Tapi kalau you ada cakap kisah you, kisah saya macam mana dulu, I bankruptcy ke, I kena tipu ke, I hutang apakah, kereta kena tarik ke, apakah. Okay, benda itu, semua orang yang dengar sharing kamu, dia tak akan lupa. Okay, tapi of course, kisah you kena sangat menarik. Faham tak? Kena sangat menarik. So, bagaimana nak buatkan kisah yang sangat menarik? Okay, you kena fikir. Bagaimana nak cantikkan kisah kamu? Cantikkan. You kena cantikkan. You kena buat dia sangat, macam you boleh buat satu wayang tau. Faham tak? Macam you punya kisah, boleh buat satu movie. You kena fikir. Betul tak? Itu movie, semua orang kalau nampak itu movie, semua nak beli tiket, nak masuk, nak tonton itu movie. You kena fikir macam itu. Bagaimana you nak buat benda ni? Okay. Lepas you buat satu kisah kamu yang sangat cantik, itu boleh guna selama-lamanya. Dia tak akan ubah. Kisah you tak boleh ubah punya. Ya ada 2 kakak, tak boleh 3 tahun jadi ada 4 kakak. Tak ada. Okay, itu kisah dia tak boleh tukar punya. Itu kisah sudah stick. You kalau sudah dapat satu kisah yang cantik, okay, you boleh guna selama-lamanya. Okay, dia tak akan ubah lagi. Okay, dia akan stick to it. Okay, itu yang tolong kita bagi apa? Bagi inspiration. Okay, inspiration. Okay, and last kali, tahap keempat, okay, tahap keempat adalah tentang skill set. Okay, kita panggil transformation. Transformasi. So ingatlah, first is informative. Okay, maklumat. Second level is motivation. Okay, motivasi. Third level, tahap 3 adalah inspirasi, inspiration. Dan last tahap adalah transformative. Transformation. Maksudnya, kamu ada ilmu yang cukup, skill yang cukup untuk transform seorang yang zero jadi jutawan. Okay, itu semua adalah skill set. Dan dalam Bio International System, kita sudah ada comprehensive 18 skill set yang kita sudah ajar dalam
kickstart. Okay, siapa ada join kickstart kita 18 skill set. Okay, you tulis 18 sana. Okay, you tulis 18 dalam chat. Siapa ada join kickstart first quarter kickstart tahun ini? Okay, kita ajar 18 skill set. Ada tak? Okay, tulis 18. Baru 10 orang. Yang lain semua tak join. Okay, ada join tak? 18 skill set. Okay, kalau anda ada join 18 skill set, bermakna apa? Okay, bermakna anda sudah boleh sampai ke tahap 4. Anda sudah cukup ilmu, boleh sampai ke tahap 4. Okay, skill set itu adalah luaran. Okay, adalah luaran. Okay, adalah luaran. Okay, dia bukan dalaman. So second, tahap 2 and tahap 3 dia adalah dalaman. So skill set adalah luaran. Okay, so kalau you dapat ini, you dapat ikut tahap ini, okay, bermakna anda sudah boleh capai kekuatan dalaman dan luaran. Itu yang Sifu kata. Itu yang Sifu kata, you kalau nak sempurna, you kalau nak berjaya dari segi 100% keseluruhan, you kena kuat dalaman dan luaran sekali. Okay? So faham tak? So siapa sampai setakat ini you belajar something ya, bagi Sifu yes. Okay, bagi Sifu yes. You learn something hari ini. Ada? Okay, thank you. Okay, yes. Okay. So kalau yes, okay. Siapa sudah lost punya ada? Ada siapa di sini you sudah hilang dari ladar? Ada. You letak no. Sifu nak tahu siapa sudah hilang. Sudah tak tahu sangkut mana. Ada juga Asrina lagi. Ada siapa lagi sudah sangkut dia? Tak tahu you sampai mana dia? Ada. Okay. Asrina baru masuk ke sudah lama duduk sini? Okay. Asrina siapa punya downline? Asrina downline siapa? Halo. Aslina downline siapa? Siapa upline dia? Sini. Tak ada upline. Dia lahir semula jadi dalam forever. Tak ada sponsor atau you salah masuk. You salah masuk Zoom. Tiba-tiba apa pasal masuk sini I dengar ini 4 tahap untuk jadi orang kuat. Tak ada upline. Bagi I lah. Okay. So kalau you tak nak jawab Sifu, sorry I tak boleh tolong kamu. Okay. Because Sifu harap semua yang join coaching hari ini adalah yang kita cakap you bagi komitmen. You participate fully. Okay. Bukan datang sini main-main saja. Masuk sini Sifu tanya you tak nak jawab. Okay. You main-main, okay, Sifu tak boleh buat apa lah, okay, you suka because you punya kejayaan, you punya masa depan itu adalah pada anda, bukan pada Sifu, okay. So itu yang penting. So tak apa, kita proceed. So Sifu harap semua yang dapat ikut, dalam apa yang Sifu ajar tadi, okay. Kalau you sekarang, pada masa sekarang you belum dapat ramai leader, okay, belum senang dapat banyak fighter ke leader ke, okay. Sifu rasa you patut nak kuatkan you punya pembentangan, you punya presentation semua ini, okay, supaya you boleh ikut semua. You boleh ikut semua tahap ini. Okay? Okay, so next Sifu nak kata adalah apa? Adalah dekat Malaysia. Dekat Malaysia kita jangan lagi lepas peluang. Okay, because anda sudah berada di tempat yang betul. You ada di tempat yang betul. You dekat Malaysia. Sifu sudah ulang lagi. Tak ada satu tempat yang paling best. Paling best kita boleh buat MLM lagi. Okay, jangan you belajar semua sudah hebat. Datang sini, datang BOI system belajar. Oh, sudah hebat. Dalaman, luaran pun hebat. Tapi you tak buat forever.
Okay, kalau you sangat hebat, you tak buat forever itu adalah satu benda yang sangat rugi. Sangat rugi. Okay, so di sini Sifu teringat satu cerita. Ini cerita. Siapa suka dengar cerita Mia sini? You tulis me. Tulis me. Kalau you suka dengar cerita Mia, Sifu nak cerita sikit. Tiba-tiba Sifu teringat satu cerita. Sifu nak share dengan kamu semua di sini. Okay. So ini cerita apa? Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang unta. You tahu unta tak? You orang tahu unta? Unta saya suka. Unta. Yes, Wena suka because dia pernah pergi Dubai. Dia ada naik unta. Dia suka unta. Camel. Yes, camel. Okay, ini cerita tentang unta. So ada satu hari, ini unta ada dua unta tau. Dua ekor unta, satu ayah, satu anak. Okay, mereka tengah borak tau. Borak. Tiba-tiba anak tanya ayah dia. Dia kata, ayah, ayo kenapa kita kaum unta kita sangat hodoh, dia cakap. Sangat hodoh. Kenapa? Bulu mata kita sangat panjang. Macam hantu, dia cakap. Tak cantik, hodoh sangat. Dia kata. So ayah dia pun dengar pun rasa apa ini anak, betul tak? Dia pun bagi tahu pencerahan. Dia cakap sama anak dia, sebenarnya kita kaum unta adalah haiwan yang paling hebat dekat dunia. Kenapa? Because bila kita merentasi ini padang pasir, you tahu itu pasir bila angin kuat lah, dia terbang. So kita satu saja haiwan ada bulu mata yang panjang dia boleh halang, boleh tahan itu pasir. Dia macam wiper tau, dia boleh dia tak halang itu penglihatan. Dia cakap kita unta adalah haiwan yang paling best dekat dunia. Wah, bila anak dia dengar tiba-tiba, dia cakap betul. Wah, hebat. Dia cakap memang hebat. Okay, so tiba-tiba dia tanya soalan nombor 2 pula. Anak dia tanya, lagi ayah, kita unta sangat hodoh lah. Itu tapak kaki kita sangat tebal. Tak cantik. Okay. So itu ayah pun cakap, ayo anak, you tak faham. Kita unta adalah haiwan yang paling hebat dekat dunia. Kita satu saja haiwan kita boleh melintasi ini padang pasir. Kenapa? Because tapak kaki kita cukup besar. Lain haiwan tak boleh. Wah, itu anak dengar semakin excited. Betul. Ayah, kita kaum unta adalah ini haiwan yang paling best dekat dunia. Ayah, tapi ada satu soalan lagi. Ayo, kita unta sangat hodoh Itu belakang ada itu ponggol tau. Kita tahu ponggol Itu itu ponggol ada. Sangat hodoh, dia cakap. Dia cakap orang dia ponggol di depan, kenapa kita punya dekat belakang, dia cakap sangat hodoh, dia cakap. Dia cakap, you tak tahu anak. Ini kita unta adalah haiwan yang paling hebat dekat dunia. Kita ada ponggol kerana kita boleh simpan lemak, kita boleh tahan lapar, kita boleh dekat padang pasir boleh hidup berapa minggu tak mati. Lain haiwan tak boleh. Kita adalah haiwan yang paling hebat dekat dunia. So anak dia dengar betul juga Wah, ayah, betul. Kita haiwan paling best dekat dunia. Dia cakap, tapi ayah, saya sangat pelik Kenapa kita haiwan paling hebat dekat dunia? Kenapa kita dua duduk dalam zoo? Dia cakap. Kenapa kita duduk dalam zoo? Pening tak? So yang penting hari ini, kawan, bila you dengar cerita ini, you tengok, kita sudah sangat hebat. Kita macam unta, apa pun hebat. Tapi kalau you tak buat forever, you pergi buat benda-benda yang lain, Sifu nak bagi tahu you macam duduk dalam zoo. Faham tak? You ada kehebatan pun tak boleh guna. So ingat. You datang Bio International, you dapat belajar banyak ilmu. Tapi ingat pesanan Sifu, jangan duduk dalam zoo. Betul tak? Tak kira zoo negeri ke, zoo negara ke, apa zoo pun jangan duduk dalam sana. You kalau adalah yang paling hebat, you kena berada di padang pasir. Betul tak? Takkan you duduk dalam zoo. So hari ini sangat penting. Ini story
kisah yang sangat penting yang ubah nasib Sifu. Because Sifu pun pernah duduk dalam zoo, Sifu pun pernah buat macam-macam, pernah kerja untuk orang lain. Pernah buat sales, pernah jadi agent insurance, pernah jadi agent unit trust, macam-macam bisnes Sifu pernah buat. Tapi bila Sifu dengar story tentang unta, Sifu buat satu keputusan. Sifu tak nak duduk dalam zoo lagi. Kalau kita adalah yang paling hebat, kita patut, kalau helang patut terbang atas langit. Kalau unta patut you duduk dekat padang pasir, bukan duduk dalam zoo. Betul tak? Semua setuju tak? Kalau setuju bagi Sifu, yes. Kalau setuju Sifu bagi Sifu, yes. Kita tengok. Bagi Sifu, yes, yes, yes. Okay, thank you, thank you. So yang penting hari ini, okay. Ini tahun pada 6 bulan yang pertama, okay, kita sudah capai rekod lah. Sebenarnya 6 bulan yang pertama kita sudah mencecah rekod tahun lepas. Kalau banding dengan 6 bulan yang pertama tahun lepas, kita sudah mencecah rekod tahun lepas. Terus sekarang tinggal lagi 6 bulan lagi pada pagi tahun ini. So Sifu rasa kalau dengan usaha kita, dengan semangat kita, dengan kekuatan dalaman dan luaran kita, okay, kita akan terus pecahkan rekod, okay, bagi 6 tahun yang akan datang ini. Dan Sifu pun rasa ini adalah hadiah yang paling baik kita boleh bagi respon. Okay, ini adalah hadiah yang paling baik kita boleh bagi respon orang yang paling kita hormati. Okay, di Forever. Okay, so Sifu harap semua kena tingkatkan kehebatan kamu. Okay, dari luaran, dalaman semua sekali. Okay, dan Sifu ada dalam minggu yang lepas, Sifu ada buat banyak sharing, banyak coaching kepada banyak grup IU, grup Ustaz Din, grup Pantai Barat, Jackie, grup baru-baru ini kita Sifu buat dengan grup Siti Rafida. Okay, grup banyak lagi lah. Sifu buat banyak kepada banyak grup. Sifu ada sebut tentang puting beliung. Itu apa? Tornado, kita cakap tornado. So tornado ini Sifu nampak, okay, tim-tim yang ikuti coaching Sifu tentang puting beliung, memang mereka buat tau. Dia bukan dengar sini keluar. Dia bukan sini masuk sini keluar. Terutamanya siapa? Terutamanya grup Ustaz. Grup Ustaz Din, Ustaz Zo, Ustaz Zamzam. Okay, itu semua satu tim ustaz. Selepas attend Sifu ajar mereka tentang puting beliung. Gila betul. Mereka semua mula. You nampak you tahu ini puting beliung sampai you tahu kenapa. Kenapa tim-tim lain semua datang call in Sifu. Sifu buat coaching. Sifu buat coaching. Okay? Because mereka terbakar. Mereka dibakar oleh tim ustaz ini. Mereka nampak tim ustaz ini, apa pasal tiba-tiba semua jadi puting beliung. Faham tak? You nampak itu efek tak? You nampak efek yang Sifu guna panggil pull effect. Sifu tak push dia pun. Sifu bukan guna Ustaz Din bagi bakar mereka, bagi push mereka. Tak ada. Adalah apa? Adalah kerana Ustaz Din mereka up. Mereka upkan puting beliung mereka. Sampai tim-tim yang lain semua sudah kena tarik. Kena tarik tau. Semua tarik sampai semua call in. Sifu, apa itu puting beliung? Sifu, boleh tolong ayah dengan meeting dengan manager kita. Nampak tak? Mereka nampak benda ini. Ini adalah satu, kita cakap, satu pull effect. Pull effect. Okay? Dan pull effect ini, Sifu kata ada dua syarat. Dua syarat untuk buat puting beliung. Okay? Tahu apa puting beliung? Tornado. Okay? Dia ada dua cara. Okay? Dan bila kita nak push, kita nak dapat sales, okay, sebenarnya dia ada dua cara lah kita nak dapat sales. Satu adalah push. Satu adalah pull. Okay? Push dia macam mana? Push dia macam you tidur. Bila you tidur, you panas, you pasang apa? Kipas dekat bilik. Itu kipas dia push. Dia tak boleh pull dia. Kipas dia push.
So bila you tidur itu angin. Itu push dia tak mengancam ya. Dia tak mengancam. You jangan ingat you push. You hanya pakai satu engine, dia tak mengancam. So kalau you nak mengganas, okay, you kena ada pull effect. Pull effect dia bukan angin kipas. Dia adalah angin yang boleh pull. Macam tornado, macam puting beliung. Pull. Faham tak? You tidur dia boleh pull naik ke atas langit. Bukan orang. Ini rumah, kereta, lembu pun dia pull ke atas. Itu panggil apa? Puting beliung. Faham tak? So kita kena pasang dua engine. Satu push, satu pull. Okay, baru you nampak impact dia sangat terkejut. Macam Ustaz Din, dia mula apa? Okay, dia mula dua syarat dia. First syarat adalah kita mesti nak jadi orang yang capai insentif paling awal. Tak kira apa insentif. CBM ke, EAGA ke, 5cc ke, betul tak? Of course, you nak tengok setiap bulan kita buat 5cc. So Ustaz Din dia buat apa? Dia orang semua buat 5cc, bermula dengan 5cc. So mereka semua 7 hari settle 5cc. 15 hari settle 5cc. Mereka semua skor A. You nampak banyak poster Nampak tak? Siapa ada nampak poster A+ punya? Siapa tengok tulis me. Siapa ada nampak dekat Facebook banyak poster A+. You sangat hairan punya. You terkejut. Ini belum habis lagi Julai. Kenapa banyak poster Julai sudah up? Siapa ada nampak punya? Bagi sifu. Me. Okay? You rasa pelik tak? Sangat pelik Apa pasal ini? Julai belum habis itu poster sudah. Biasanya poster up hujung bulan. Atau awal bulan depan. Tapi ini kali you tengok poster semua up 7 hari up A+. Bukan satu orang ramai. Okay, itu semua adalah puting beliung. Okay, puting beliung ini dia tidak akan lahir semula jadi. Faham tak? Puting beliung dia tidak akan lahir semula jadi. You jangan ingat you duduk sana. Tidur. Okay, I tunggu puting beliung datang. I tunggu sifu. Mana puting beliung kamu? Sifu, saya tengah tunggu. I tak tahu bila. Tunggulah, tengok bila dia datang lah. Okay? Puting beliung dia tak boleh tunggu punya. Puting beliung semua adalah kita yang usaha, kita yang cipta, kita yang push dia keluar. Faham tak? Puting beliung kena push dia keluar, baru dia jadi puting beliung. Dia macam kita bersalin. Siapa di sini baru bersalin? Ada? Kita tengok. Tulis me. Baru bersalin 1 bulan ke 2 bulan ke tahun ini baru bersalin. Ada tak? Siapa nak tengok? Ada? Tulis me ada? Baru bersalin ni ada? Tak ada? Sini semua rajin buat forever Tak ada orang buat orang buat anak tak ada masa. Semua rajin buat forever sini. Ada tak? Tak ada? Okey. Siapa ada mami? Siapa mami di sini? Siapa adalah mami? You ada bersalin ni, pernah bersalin ni. Mungkin 3 tahun, 6 tahun yang dulu ni tulis me. Tak apa. Pernah ada production lah. Okey, mungkin sekarang sudah okey. Kita nak fokus forever, jangan main-main dulu. Okey, tak apa. Itu pun best juga. Jangan suka-suka many moon. Okey. So sipu nak tanya orang yang bersalin. Kalau you bersalin okey, itu anak mau keluar. Okey, bolehkah you tidur sana you tunggu anak you keluar? Boleh tak? So anak you dia sendiri merangkak keluar tau anak. Mami, saya sudah keluar. Ada tak? Ada macam ini? Sipu nak tahu ada siapa anak siapa anak kamu merangkak keluar punya, betul? You tak perlu push You tak perlu. You tak perlu push punya, ada tak? You tahu tak? You hari ini you buat forever living, you macam bersalin sama. You kena push. Mana ada kejayaan, mana ada puting beliung tak perlu push dia boleh keluar. Mana ada? Tak ada. Dia tak boleh merangkak sendiri keluar punya, tak ada. Kita kena push. So lelaki you tak pernah bersalin, mungkin you tak faham, okey? Tak apa, tanya isteri kamu, okey? You tanya isteri kamu macam mana dia push. Sampai amma, betul tak? Sampai mau panggil amma tau. Itu. Sakit itu mau push sama juga. You buat forever living, you kena push juga. You bila push baru itu puting beliung keluar.
puting beliung keluar, lepas tu dia vacuum, dia pull. Lepas tu you senang tau. Bila you puting beliung sudah keluar, you kena upkan dia, up. You jangan tak up tau. You jangan tak up. You jangan itu orang sudah push. Sudah jadi 5cc A+, tapi you tak up. You tak highlight dia. Bila you tak highlight dia, itu puting beliung tak akan wujud. Dia tak akan wujud because orang tak tahu mah. Betul tak? Itu singa. Singa you tak up pun dia akan jadi kucing. Dulu sudah copy lion, sekarang jadi balik copycat. Jadi balik kucing. Miau, miau, betul tak? So, sudah tak ada power. That's why ini sangat penting tau. So that's why you orang kena faham puting beliung kita nak ciptakan. Macam sifu cipta. Saya cakap you buat. Okay, you paksa sendiri 7 hari kasih keluar. Kasih push dia keluar. Dia push, sudah keluar. Tengok satu keluar. Daulah ikut. Dia sudah pull. Dia ikut sampai 10, 20, 30, 40 poster keluar. Skor A+. Itu puting beliung 1 mula dengan 1. Lepas tu dia pecah jadi 2. Pecah 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20. Faham tak? Faham tak? So itu adalah cara kita buat kerja. So you jangan hairan. You jangan hairan. You dengar baik-baik. You jangan hairan. Dengan 5cc punya puting beliung, you boleh capai CBM dalam masa yang paling singkat. Orang 1 tahun you mungkin 6 bulan you capai CBM. Mungkin you 4 bulan capai CBM. Okay? You jangan hairan. Dengan apa? Dengan 5cc saja. Mula dengan puting beliung 5cc. You cuba. You cuba. You jangan cabar dengan sifu. You kalau cabar dengan sifu, you mesti kalah punya. Okay? Sifu tak perlu ajar you apa cara. Sifu hanya ajar you satu taktik saja. Satu saja strategi. You paksa sendiri jadi puting beliung. Lepas itu, you biar itu pull effect keluar. You up, you highlight. Okay? You tulis cepat. Okay? Semakin awal settle, semakin bagus. Ada ramai juga dia suka settle 5cc hujung bulan. So dia cakap relax, sifu relax. Okay, I mesti settle punya 5cc, mesti punya, jangan risau sifu. I mesti settle last day 30 hari bulan bagi settle 5cc. So bila dia settle 5cc, okay, I puting beliung sudah keluar. Nampak? Dia puting beliung keluar 1 hari saja. 1 day. So lepas 1 day, next month. Sudah jadi bulan 8. So bulan 8 itu puting beliung hilang. Jadi angin kipas semula. Okay? Maksudnya, you punya puting beliung baru 1 hari. Buat apa you mau itu puting beliung 1 hari? Betul tak? Orang 7 hari settle 5cc, itu puting beliung 3 minggu. Dia boleh guna. 3 minggu. You guna 1 hari. Orang guna 3 minggu. Macam mana you 1 hari mau lawan orang 3 minggu? Sifu nak tanya kamu. Faham tak? That's why you jangan tak pandai. Kenapa you tak pandai? Bila sudah dengar masih tak pandai. Bila orang sudah cakap puting beliung, you masih main angin kipas. Itu siapa punya masalah? Itu bukan masalah sifu, itu masalah you orang. Faham tak? You tak paksa. You sangat relax. You ingat itu puting beliung datang sendiri. You tunggu sana macam tunggu durian jatuh. Faham tak? Itu yang penting. So don't make this mistake. Jangan buat mistake ini. Jangan buat mistake ini. Sifu sangat percaya apa saja ilmu yang kita dapat, kita sudah buat dia jadi komprehensif. Kita sekarang bukan copycat, kita sekarang copy lion. Okay, sampai 1 hari nanti you nampak satu dunia dia mau datang belajar sistem kita. Ini yang sifu sangat percaya, sangat yakin. Sampai satu dunia mau datang belajar sistem kita. Because dia akan nampak satu hari nanti dalam tim sifu ada lebih daripada 1000 orang jutawan. Okay? You orang percaya tak? Siapa percaya? You letak yes. Siapa percaya? Siapa tak percaya? You mau cabar sifu letak no. Mari. You percaya letak yes. You tak percaya letak no. You nak cabar punya.
Okay? Kita sudah bukti banyak kali ya. Kita bukan dengan you main-main lah. Faham? Kita dapat ilmu dari Taiwan, kita jadi Chinese yang top 1 di dunia. Kita dapat ilmu dari Muslim, Turki, sampai Malaysia kita jadi top Muslim in the world. Sekarang kita ambil ilmu India, nanti Sunil Gupta datang bagi talk. You tengok, nanti orang India datang pula belajar dengan kita. Kenapa? Kita akan lahirkan India yang paling top dekat dunia di Malaysia. Okay? You jangan cabar Sifu. Ini benda yang Sifu sangat yakin. Dan sekarang kita ada English speaking market lagi. Kita ambil ilmu dari UK, dari USA, tak kisah. Satu hari nanti, you tengok ini semua orang putih, dia datang ambil ilmu dengan kita. Kita akan jadi top 1 in the world satu hari nanti. So itu yang Sifu sangat yakin dan percaya. Kenapa? Kenapa? Because we are not copycat. We are apa? Tulis sana. Kita adalah apa? Kita bukan copycat, kita adalah copy apa? Yes. Kita adalah copy lion. Kita adalah copy lion. Okay? So Sifu harap hari ini you orang dapat belajar something bagaimana untuk kuatkan dalaman kamu. Dan kena yakin dan setia. Ingat, jangan apa pun mau buat. Macam ada kawan kita, masih dia pergi tengok macam-macam company. You tahu hari itu I share dengan Siti punya group. Okay, I share dengan group dia. Okay. I ada hantar bagi you orang jugalah. Betul tak? Ada Sifu. Itu video you tengok sangat laju. You tahu ini orang dia lion. Dia bukan copycat. You nampak kita ada copy lion. Sifu hanya share saja pagi saja, dia petang terus buat video. Dia up. Okay, Sifu cakap sama dia, apa? I cakap sama dia, dekat luar semua orang pun cakap, bila you cakap kita ada global bonus. Dia cakap dia pun ada. Dia cakap kita bonus bayar besar-besar, dia cakap kita pun bayar besar-besar, okay? Tapi macam mana? Macam mana you nak tunjuk? You terus masuk Google, you type forever bonus. Okay, you terus type macam ini. Macam ini, you type forever bonus. Nampak? You type ini forever bonus. Okay? Kita tengok image. Nampak? Semua check keluar. Nampak? You type forever bonus semua keluar. Betul tak? Kalau dia cakap dia apa company, okay, contoh dia kata, I buat Atomy. Okay, kita type Atomy. Kita tengok bonus Atomy. Nampak? Semua marketing plan. Okay, dia orang cakap, untung bang, tapi you tak nampak ni. Satu gambar pun tak ada. Betul? Atau dia cakap apa? Kita buat apa? Kita buat Amway. Okay, kita type Amway bonus. Nampak? Semua marketing plan. You tak nampak satu orang pun pegang wang besar-besar. Tak ada. Faham tak? Lagi you sebut saja. You mau cakap apa? Hi-O. Okay. Okay, kita tengok. Semua marketing plan. Betul? Tengok lagi. Elkin. Okay. Semua marketing plan. Dia ada nampak gambar tak? Orang pegang cek besar-besar. Ada tak? Satu pun tak ada. Tak kira tau. Tak kira you tunjuk apa syarikat. Julian ke, apa Shakti ke, Herbalife ke, New Skin ke, apakah you tak nampak. Hanya satu syarikat saja. You tulis forever bonus. You nampak semua cek keluar. Kenapa? Because dekat dunia ini, hanya ini orang saja yang sanggup bayar kita wang begitu banyak. Hanya satu saja. Okay, dengar baik-baik. Bayar kita begitu banyak wang. Dan wang ini semua boleh tunjuk. Bukan cakap, bayar wang, tapi tak ada punya, tak nampak punya. Itu pakai mulut saja, okay? Tak ada. Okay, itu yang penting. I nak you orang semua tahu, anda sudah berada dekat satu platform yang betul. Okay, jangan masuk zoo. Jangan pergi buat yang lain. Okay, you pergi buat yang lain, apa yang Sifu ajar kamu semua sudah jadi habuk. Semua sudah tak ada guna. Kenapa? Because you duduk dekat zoo. Betul tak? You ada itu bulu mata panjang buat apa? You ada bonggol buat apa? Betul? You duduk dalam zoo, you tak perlu pun. Itu yang penting. Okay? So, Sifu harap hari ini, you orang dapat belajar. Okay? Bagaimana nak bentang, nak kasih power. You punya GP. Kasih lebih power lagi. Bukan dengan mulut you. You boleh tunjuk. You boleh kasih dia bukan saja dengar. Boleh kasih dia tengok dengan mata sendiri.
bagaimana Forever bayar yang terbanyak di dunia. Okay? So di sini Sifu harap kita ada masa sikit lagi. Sifu nak dengar 5 orang sharing. Okay? Apa yang you belajar. Sifu tak nak you orang masuk coaching Sifu nanti jadi sembelit pula. Tak boleh keluar. Itu nanti sudah tak keluar memang sembelit sangat susah sembelit. Kena sharing juga. Okay. Siapa nak share dulu? Wena nak share Sifu. Okay, Wena. Thank you very much semua. Happy sangat dapat jumpa lagi untuk hari ni. So Wena nak share, ramai yang macam Sifu cakap kita nak jadi speaker, kita nak ada pengaruh dan kita nak inspired kan dalam kita punya presentation. So ramai yang rasa macam mana aku nak inspire orang, aku punya pencapaian belum tinggi kan. Actually apa yang paling penting untuk kita nak inspire orang adalah kita nak jadi pengarah dalam kita punya filem, kita punya kisah. Jadi kalau you nak jadi pengarah, satu tips daripada Wena ialah kita kena sangat kita kena tahu, kita kena fikir apa yang saya ada. Okay? So jangan kita fikir negatif, kita fikir apa yang saya ada, apa yang ada pada kita sendiri, pencapaian kita. Kita kena yakin tau. Kita kena korek, kita kena fikir juga apa yang saya ada. Jangan fikir macam kita nak bandingkan dengan orang, jangan. So itu adalah tips daripada Wena dan juga thank you Sifu untuk 4 langkah, 4 tips yang untuk kekuatan dalaman dan juga kekuatan luaran untuk kita semua, bekalan kita semua. Dan Wena Wena sangat, pagi ni memang satu pagi yang sangat sayu untuk kita dan satu tamparan untuk Wena lagi kerana Wena masih ingat masa tahun 2007, masa ayah saya meninggal. So masa ayah meninggal tu adalah satu tamparan sebab masa tu kita macam belum berjaya tau. So kita bagi tahu diri kita ialah kita kena cepat-cepat untuk tunjukkan result kepada mak sebab mak masih ada. So now bila pagi ni Dr. Rex dah pergi selama-lamanya meninggalkan kita, tapi semangat dia masih ada. So apa yang saya sangat proud dalam saya punya group, sorry Eagle, ada yang cakap macam ni tau, kita kena keep on sharing. Kita kena keep on sharing, kita kena biarkan semangat the forever love ni untuk selama-lamanya. So ini adalah gambar masa Wena jumpa Dr. Rex. Ini adalah sangat memori tau, nampak? Masa mula-mula kita join forever. So ini adalah kita punya harta, okay? So sangat excited, sangat gembira. Thank you very much Sifu. Okay, I love you. Thank you Wena Mia sharing. Okay, siapa lagi? Jun. Morning. Okay, so I try buka kamera. Kalau putus nanti saya tutup lah. So first, memang kita 心情很沉重，讲讲啊，the mood berat, very tak tahu nak sampaikan. Dia macam macam mana? Sayu, macam sayu lah. Tapi it's okay. Dia punya semangat, dia punya jingsen, okay, bersama dengan kita. So the power of forever is the power of love. Memang kita kena pegang bukan sahaja di forever tapi di lifestyle kita. Okay, sayang setiap orang. And then hari ni Sifu punya sharing, actually Jun memang praktiskan every year. Sejak I buat 5cc, memang daripada since 2016 first time I jadi Eagle Manager in Greece, memang Jun pegang 5cc grade A. Every month. And every month pun I tetap post dalam group I. So ini benda memang I buat selalu and I nak I punya team follow. Okay, so very luckily this year ramai follow. Okay, ramai dah nampak benda ni sebenarnya menjadi, memang boleh jadi. So selepas mereka share, mereka capai, memang I share dekat Facebook, I share dekat Insta, memang I upkan mereka. Termasuk kat sini I very proud of Kak Ida. Okay, Kak Ida adalah seorang kakak yang umur 62 tahun. Tapi dia sudah berturut-turut 5 bulan 5cc grade A+.
Wow. I very touched of this kakak sebab macam mana nak cakap, dia 100% percaya cakap Jun tau. Dia punya anak-anak semua tak follow dia. Dia sangat sedih. Okay, I tak tahu Kak Ida ada tak dalam ni. Kalau ada, I nak buat satu goal setting untuk dia dan saya juga. Kita keep going on this apa yang Jun buat selama ni. Tak ada orang follow pun. I buat since 2016 5cc grade A+ every month. Tak ada orang follow. Even manager pun tak ada yang follow. It's okay. So after this year, I share dengan Kak Ida. Kak Ida percaya 100%. Kak Ida buat and I upkan betul-betul dengan Kak Ida dekat Facebook. I tag dia, I tag anak dia sebab anak dia belum lagi buka mata. Tapi very good news, Sifu. Anak dia sudah nampak mak dia part time umur yang orang pencen duduk rumah, part time saja, every month 1,300, 1,500, 2 VIP. So benda ni nampak walaupun benda kecil 5cc, tapi I let you know benda ni akan jadi puting peliung. Twister lah, I call twister senang kan, twister English twister duit, twister money. So benda ni kita keep going on and I very happy. This month pun ada ramai settle for my group. Itu ada Eagle Manager Am pun dah settle, and then Sam and Farisa pun dah settle, Fauzi and Yana pun dah settle. So this is the good kita panggil satu moment, okay, we do together. Okay, dalam group ni sama-sama actually sempat lagi baru 18 hari bulan. Kalau you settle hari ni pun I rasa is still a grade A for yourself because you cabar diri you. So I percaya cakap Sifu Sifu 14 tahun yang lepas dia cakap dengan kita, Jun, you percaya tak in future nanti orang yang join forever dia akan beratur 3 bangunan belakang. Dia pernah cakap macam ni. Okay, sekarang kita punya meeting, okay, walaupun 20, 30, you tak nampak. Tapi kan nanti satu hari forever tak kira di mana-mana akan ada ramai orang beratus sampai 2-3 bangunan belakang. Siapa pernah dengar ayat ni? I rasa Wena, Sibia Wena pernah dengar. Okay, this is happen now. Okay, ini benda yang dengan berlaku sekarang 14 tahun Sifu sudah ada mata future. Dia boleh nampak. So every people here, please believe and please you start seeing. Okay, seeing is believing. Dengar Jun cakap hari ni, orang yang join forever yang akan datang bukan beratur 2-3 bangunan belakang. Bukan itu saja. Adalah satu dunia beratur. Okey, bulatan boleh sampai satu dunia. Okey, bukan for Malaysia saja, Singapura saja, no. It's in the world. Okey, so jadi apa yang Sifu sharing hari ini inspirasi. I harap from this group everyone in this adalah teladan puting beliung, okay? So ini yang mulakan, okay? Bukan kita follow, no. Kita mulakan, okay? Kita buat dia dengar saja 5cc grade A+, 5cc grade A you akan dengar nama Jun, akan dengar nama Zam, nama Sibia Wena, nama Ilham, okay, akan dengar orang-orang macam ni. Ini teladan kru kita. Okay, and satu lagi nak sharing is Jun banyak syukur kerana Sifu banyak kali bagi peluang dekat Jun jadi speaker. Okay, itu adalah satu train to myself. Okay, satu benda yang I nak pegang adalah dulu I punya story, I punya kelas is more to ilmu. Memang banyak ilmu sebab I memang bakar on skincare, bakar on clean line, memang banyak ilmu tapi tak beroh. Okay, tak beroh. Tapi these 2 years I very improve is ramai cakap, Jun, I suka you punya kelas. Jun, I suka you punya talk. You punya talk very inspirasi, very I kerana you punya kelas I jual produk. Kerana you punya kelas I sign up VIP. So actually this all thing come from Sifu. I learn from you because daripada ilmu, daripada I tak tahu nak bagi talk sampai hari ni I become a speaker and a speaker international sebab Taiwan pun join kita punya kickstart hari tu. So I now is a speaker international because
peluang yang Sifu bagi. So jadi dekat sini I want all in here pegang saja apa yang peluang Sifu bagi ataupun upline you bagi, just MC pun tak apa. Okay, pegang because this is satu peluang untuk you naikkan nilai diri you, naikkan you punya twister, naikkan you punya aura, inspirasi kepada you punya downline. Okay, so this is my sharing for today. And all here, please together pray for our rise. And everything come. Yeah, Rina, I have this too. This is the picture in a memory. And actually this one is 2006 kalau tak silap I. 2008 ah. 2008. Yeah, 2008. After 2 years, I joined Forever. Rex datang Malaysia and I ada peluang peluk dia last time lah. The first time and the last time. And I jumpa dia 2018 pun kita jarak jauh. Okay, tak sempat nak macam ni lah. Tapi jarak jauh. Tapi it's okay. The the semangat masih bersama kita. So let's we pray for him and thank you Sifu. You bring all the motivation and inspirasi from him. Thank you so much. Tak boleh sambung dah. Sudah nak tisu dah. Thank you. Okay, next Celine, kenapa hari ini semua manager sharing? So yang non-manager, okay, get ready. Okay, manager boleh dukung yang non-manager sharing. Okay, Celine. Morning, Sifu, morning. Morning, my leader all here. Okay, thank you Sifu, always bagi support. So hari ni memang semua rasa sedunia punya FPO memang rasa sangat sedih, tapi dengan semangat kita kena teruskan. Because last month dia selalu kata the power of Forever is the power of love. So actually kita kena learn something, you know. So terlupa macam sekarang kita nampak Sifu yang selalu memberikan sokongan bagi kita banyak macam kata training ke apa ke tak kisahlah. So kita kena pegang itu you tahu masa memang takkan tunggu orang. Saya selalu dekat kisah saya ada share ini topik tahu. Tak kira lah kita kata respond ke Sifu ke, especially kita punya parents ke. So kalau hari ni you sudah menjejak you punya step di Forever, you kena buat betul-betul. You tak boleh nak delay kita punya kejayaan because you tengok itu time memang takkan tunggu kita. Semua orang faham tapi manusia memang dia ada satu tabiat suka delay. Dia suka delay. Dia rasa okey lah tak apa. This month I tak dapat capai. I boleh forward to next month. Cannot. Kita kena puangkan kita punya ini tabiat yang begitu tak baik. Betul I cakap. So that's why kenapa saya sejak last year my mom meninggal dunia, I sudah beritahu saya, I tak boleh miss every insentif di Forever, especially itu CBM, you know. So saya mesti nak jadi nombor satu. Nombor satu, bukan I nak fight dengan orang, I nak fight dengan diri sendiri. Last year saya guna 9 bulan untuk capai I punya CBM. This year I 7 bulan I boleh settle my CBM. So I rasa ini sangat bagus, bukan saya nak show off, bukan apa. Tapi kita nak sebagai satu terantang kepada kita punya tim. Walaupun kita punya tim ramai, macam Chun kata mungkin kita buat 5cc A+ ke, tak ada nak follow. Tapi kita kena teruskan kita punya semangat. Tak kira lah you buat CBM you settle awal ke, walaupun you punya leader tak nampak ke, tapi kita kena teruskan. Kita kena teruskan because ini bukan buat untuk orang lain tengok. Ini adalah kita sebagai satu janji kepada diri sendiri. So sama Sifu pun nak tengok apa yang kejayaan kita. Bukan sebab Sifu mau duit. Dia nak tengok kita punya kejayaan. Serupa macam ibu bapa kita nak tengok anak dia punya kejayaan, dia punya cemerlang. Okay? So sama, hari ini you nak capai 5,000 ke 7.5 ke, kena secepat mungkin, kita sudah tak ada masa. Kena selalu kita kena fikir hari esok adalah you punya last. You tahu tak, ramai orang because kenapa delay, dia rasa dia banyak masa lagi. Itu saya kenapa hari ini I nak place my hand, I nak share this one. So memang kita nampak apa yang Sifu punya apa katanya, dia sangat penuh dengan rasa sayang untuk kita punya tim. Okay?
hanya kita nak tanya kita diri sendiri, apa yang you nak di forever, you kena full swing. Okay, you kena full swing, tak boleh ada delay. Okay, I cakap semua lagi, tak boleh ada delay. Pasti anda kena settle your incentive di forever kena secepat mungkin. Okay, jangan lupa betul masa takkan tunggu you. Okay, ini yang saya punya apa katanya, saya punya perasaan lah. Okay, so kita sama, kita kena cakap apa pun tak guna. Sifu nak tengok apa katanya, bukan dia nak kita punya duit banyak, tapi dia nak kita nak ada kejayaan because dia nampak anak didik dia, anak cemerlang dia. Okay, so itu yang kita boleh balas kepada sifu kita. Okay, so janji dengan diri anda sejak ini saat kena buat betul-betul. Okay, so I doakan kepada semua mencapaikan you all punya insentif masing-masing dengan yang masa-masa yang sangat cepat. Okay, I doa kepada semua sehat. Okay, yang penting stay safe. Thank you Sifu, thank you semua. Okay, thank you. Okay, Selin lagi berapa? 30 cc ah. Settle CBM. Wah, sangat laju ah. I rasa ada orang cabar Selin. CBM paling pantas ah. Ada orang nak cabar dia. So kalau tidak then Selin akan dapat itu hadiah. Oh. Okay. Siapa lagi? Kita ada tinggal 4 minit. Siapa nak dukung? Dukung anak you. Sharing. Cepat. Saya nak dukung boleh Sifu? Okay, boleh. Saya nak dukung Kak Rozana. Kak Rozana ada? Kak Zana? Ada. Kak Zana ada? Dia punya line dah terkeluar. Saya nak dukung Moknik. Moknik boleh buka mic? Wah, semua buka ni, tutup kamera, tidur ah. Ayo. Dukung Profesor Shelly, Profesor hari ni dia. Okay, Prof. Profesor Aziz. Okay. Prof. Buka mic, Prof. Okay. Hello. Yes, morning. Hi, good morning, good morning. Morning. Selamat pagi semua. Saya excited lah tengok apa Jun sharing, tengok apa tu Selin sharing, dan saya ucapkan tahniah lah pada Selin yang merupakan CBM yang terpantas pada tahun ni. Jadi memanglah kita akan mengikuti langkah yang ditunjukkan oleh Selin. Saya pun memang macam itulah, kita bagi peluang kepada leader dulu, kita akan ikut belakang, insya-Allah. Jadi saya sebenarnya memang orang panggil 100%, kalau apa yang saya cakap memang we trust, we just follow the system, tak payah fikir dah. Dan saya sebenarnya seronok dengan cerita-cerita Sifu ni daripada dulu lagi. Cerita-cerita Sifu ni cukup menarik dan tak ada orang lain yang cerita. Macam yang tentang Camel tadi pun, wah menarik sungguhlah cerita-cerita Sifu ni orang panggil. Dan sebenarnya saya bagi tahu saya punya dan lain, kalau kita tak ikut apa yang saya cakap memang amat menyesal yang amat sangat lah. Itu satu. 3 benda lah, 3. Yang satunya adalah tentang company, memang tak boleh nak cari. Yang keduanya adalah tentang produk. Nanti depan saya akan share yang terbaru, saya bercerita pasal produk. Dan yang ketiganya ialah tentang sistem. Sistem BO933 ni memang terbaik lah saya tengok. Dan yang lebih penting lagi, orang ikut sistem ni, yang ikut follow program ni dapat free, tak bayar. Tak bayar. Yang kita tak bayar pun you dapat lagi insentif lain. Jadi memang tak jumpa. Saya tengok sekarang ni Azan Osman dia banyak dia buat kelas-kelas tu, itu berbayar. Nak berbayar sampai belah-belah ribu, puluh ribu bayar. Jadi sistem yang Sifu buat tu adalah sebuah percuma. Jadi kalau kita tak ambil, jadi memang amat merugikan lah. Amat rugi sekali. Itu satu. Jadi apa yang saya buat ialah setiap pagi kita buat macam Sifu buat apa takoyaki kan. Jadi saya buat
untuk saya punya anak buah di sini kita buat setiap pagi. Setiap pagi pukul 8 sampai pukul 9 tu memang saya paksa setiap orang buat sharing. Sama dengan apa yang saya buat. Itu yang pertama. Jadi sekarang ni dah mulalah naik semangat. Itu satu. Yang keduanya dari segi produk lah. Saya nak sharing sesuatu yang amat kita rasa lebih yakin. Pasal baru ni kita ada seorang budak baru umur 4 tahun, dia kena kanser leukemia. Jadi bila leukemia kan biasalah pergi hospital, doktor akan bagi dia akan bagi kemoterapi sampai gugur rambut dan sampai budak ni 4 tahun. Jadi dia dah bagi tahu mak dia tak nak pergi dah hospital. Sebab apa? Sebab selalu injek, sakit. Jadi mak ayah dia kan tak sanggup dah nak bawa kos. Jadi apa yang saya buat, bila dia kata tak sanggup, jadi bayangkan setiap hari bila pergi hospital 3-4 kali dia ambil dah. Okey, sorry . Jadi bila dia datang sini, apa yang saya buat, kita berhenti semua ubat-ubat di hospital dan saya mula bagi nektar, saya bagi Pomastin, saya bagi honey. Dan pada masa tu saya boleh tunjuk gambar dia kan, masa dia buat kemo tu rambut dia habis gugur. Rambut dia gugur dan dia ada ulcer dalam mulut, ada dalam mulut dia ada ulcer. Jadi apa, saya mula dengan saya bagi nektar, saya bagi Pomastin, saya bagi absorbency, saya bagi honey. Alhamdulillah, dan sekarang ni baru 3 minggu dan rambut dia sudah mula tumbuh. Happy sangat. Lepas 3 minggu dia datang sini kan, mak papa dia memang cukup happy. Kenapa? Kerana dah mula tumbuh rambut dia. Kemudian dia budak pun strong. Happy lah dia. Dah makan, dah ada selera. Dan yang lebih mustahil lagi, apabila kita periksa darah kan, bila periksa darah dia pun dah kembali normal. Jadi itu sesuatu yang amat menakjubkan lah, terutamanya pada leukemia. Leukemia ni jarang orang boleh survive. Jadi itulah, jadi dari segi produk kita dah ada sistem yang terbaik, dan yang keduanya adalah dari segi produk. Daripada saya buat tu, daripada hari ke hari kita tengok perubahan pada pesakit. Jadi ini pertamalah saya tengok pada budak yang umur 4 tahun. Jadi sebelum ni kita buat pada orang yang dewasa kan, dewasa. Jadi biasanya kita rasa takut nak mula pada kanak-kanak. Kenapa? Kerana bukan kanak-kanak ni sensitif kan. Bila tak kena dia boleh jadi lagi teruk lagi. Tapi alhamdulillah ini sesuatu yang amat menakjubkan, dan saya sudah daftar dia punya family pun VIP, dan saya minta dia akan aktif lah. Itulah perkongsian yang saya nak sampaikan. Itu saja. Okay, thank you Prof punya sharing. Okay, very good testimony from Prof today. Okay, so last kita Sifu pun ada seorang new coming up superstar. Dia settle 5cc score A in 5cc. I think first time dia score A, dan dia akan go full swing lah in forward business, dan dia juga sponsor beberapa orang VIP baru-baru ini. So she's coming superstar in Indian market. So we welcome Amuda. Are you there, Amuda? Yes, Amuda. Ada tak? Okay. Ada Sifu. Yes. Hello? Yes. Can you hear me? Hello? Yes, Amuda. We can hear you. Yes. Okay.
Thank you, Sifu. Good morning, selamat pagi semua orang. Yeah, morning. Everyone, this is the first time I bagi share. Actually, I memang dah lama dengan Forever, where I stop for a while now. Lepas 21 tahun I kerja dengan a company, so finally I quit. So I buat Forever, start from this month. And first 2 weeks, I dah settle 7 FBOs dan 2 VIP. So thank you very much Sifu for all the guidance, both of you. Sifu dengan Simu pernah bagi, and then yang paling tak boleh nak lupa tu, tiap-tiap minggu kena rotan. Rotan, bangun. Hari-hari kena rotan, especially daripada Sifu dan Simu. So this one, I have made a good comeback and I'm more confident now. And this is the first good news that I have given to Sifu and Simu, that I've come back and I will make sure Indian market will go up. Thank you, Sifu. Thank you, Sifu. Thank you, everyone. Okay, yes. So we hope Amuda is one of our Indian leaders to be in our plan to be the top Indian in the world. So next time our Indian fellows from India will come to learn from us. Okay, so we pray for Amuda. Yeah, I also have taken photo and aura from Sunil when I was there in Sunway 2006. So Yes. I was there and I have his aura until today. And also I have hugged Dr. Rex for the first time with my husband. We was there and I'm still have the positive and aura to move forward and to show the world that I'm coming in. Yes. Yes, okay. Kita semua doa bagi Amuda. So kita Sifu pun harap pada masa yang sangat singkat kita boleh capai kejayaan Indian market dekat Malaysia. Okay. So hari ini kita punya coaching sampai sini saja. Okay, bagi mereka yang nak share tapi tak sempat share, Sifu harap semua boleh share dalam group masing-masing. Because Sifu percaya you ada WhatsApp group masing-masing. Sifu harap you boleh share dekat sana dan kena bagi semangat bagi semangat apa yang anda belajar hari ini dan juga beri nilai sebagai sumbangan kepada tim anda. So last kita sama-sama nyanyikan slogan kita untuk tamatkan coaching hari ini. So are you ready? Yes. Okay, Yes, no limit. go. Okay. Yes. Sifu.